Baik, mekanisme penggunaan kad pengenalan untuk pengesahan kelayakan penerimaan subsidi RON 95 yang terdedah kepada masalah antaranya kerosakan chip kad pengenalan menjadi antara isu tumpuan di Dewan Rakyat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan wartawan Firdaus Azil yang berada di Dewan Rakyat. Silakan Firdaus. Okey, baik, terima kasih Farhad di Bukit Jalil. Seperti yang semua sedia maklum, isu mengenai penyasaran semula subsidi RON 95 ataupun RON 95 yang akan dilaksanakan kalau mengikutkan pengumuman pada Belanjawan 2025 akan dilaksanakan pada pertengahan 2025 ataupun tahun depan, yang mana masih ada beberapa definisi yang perlu diterangkan dengan jelas kepada rakyat di luar sana. Dan hari ini tumpuan sudah pasti seperti yang Farhan sebutkan tadi, Ahli Parlimen Pulai Tuan Suhaizat bin Kayat telah menyatakan bagaimana meminta lebih perincian daripada Kementerian Ekonomi, dan seperti yang Rafizi maklumkan, terdapat 3 cara yang telah dipertimbangkan oleh kerajaan dalam melaksanakan penyasaran semula subsidi ini. Antaranya ialah melalui bayaran tunai ataupun menggunakan kaedah two-tier pricing ataupun harga 2 peringkat di stesen-stesen minyak, dan yang ketiga ialah levy petrol. Jadi ketiga-tiga ini kata menurut Ahli Parlimen Pandan itu telah diperhalusi dan mereka telah menimbangtara kesemua sama ada pro ataupun kons setiap pelaksanaan, yang mana kalau mengikutkan pertamanya mengenai bayaran tunai, ini antara dapatan yang telah pun dibincangkan di peringkat kementerian. Kita dengarkan kata-kata Rafizi. Ekonomi rata-rata mengatakan bahawa mengadakan bayaran tunai itu lebih baik kerana dia tidak melibatkan operasi di stesen minyak. Sebarang operasi di stesen minyak akan menyebabkan masalah operasi seperti yang Pulai sebut, iaitu untuk memastikan kelancaran pembelian minyak itu. Tetapi bila kerajaan melihatkan risiko kenaikan harga barang, kerana kita sedia maklum kalau naik saja harga minyak, itu akan menyebabkan inflasi itu walaupun tidak terkesan kepada peniaga tertentu, itu akan jadi alasan. Jadi keutamaan kerajaan ialah mengawal inflasi berbanding dengan kita kaedah-kaedah lain. Baik, bercakap mengenai cadangan pengenaan ataupun pelaksanaan levy petrol, di mana setiap pemilik kenderaan ketika memperbaharui lesen kenderaan mereka, maka di situlah yang akan dikenakan levy petrol, yang mana cara ini juga menurut Rafizi ataupun Menteri Ekonomi juga turut dibincangkan di peringkat kabinet. Tetapi bagaimanapun ada keburuk ataupun lebih banyak kontra daripada pro dia, yang mana mengatakan bahawa dapatan daripada pangkalan data utama melihat begitu besar mismatching di antara pemilik kenderaan dan juga data di dalam statistik JPJ. Ini pandangan beliau. Sekitar 40% daripada keluarga B60 itu tidak ada pendaftaran pemilikan kenderaan. Jadi kita ada masalah kerana walaupun kita kata di peringkat atas, bukankah lebih baik kita menggunakan pendaftaran kenderaan untuk mengendalikan penyasaran semula subsidi? Hakikatnya bagi keluarga-keluarga terbawah, mereka sebenarnya tidak ada pun pendaftaran kenderaan kerana satu keluarga mungkin dia menggunakan motor atas nama pendaftaran orang lain. Dan Menteri Ekonomi juga ditanyakan mengenai mengapa tidak dikenakan bayaran tunai, apungkan harga mengikut harga pasaran dan terus dipindahkan subsidi itu terus kepada golongan yang layak, yang mana YB Rafizi mengatakan memang itu adalah amalan hampir seluruh negara, iaitu telah beralih kepada harga pasaran. Tetapi ada sebab mengapa kerajaan memilih untuk mempertimbangkan dengan lebih berat kaedah two-tier pricing. Dengarkan. Hampir semua negara di dunia ini telah pun beralih kepada harga pasaran. Jadi sebab itu, kalau kita nak jadi rujukan, memang kitalah jadi rujukannya. Macam mana kita nak beralih ini? Kerana negara-negara lain memang tidak ada situasi yang ada seperti Malaysia. Dan hampir semua negara di dunia ini menggunakan kaedah pindahan tunai, iaitu mengapungkan harga kemudian memberi balik sumbangan itu dalam bentuk bantuan tunai bulanan yang telah dipertimbangkan oleh kerajaan dan diputuskan bahawa itu ada risiko besar kepada kenaikan harga barang.
Baik, secara kesimpulan seperti yang Wabi Rafizi sebutkan, memang ketiga-tiga kaedah ini ada baik dan ada buruknya, tetapi keutamaan kerajaan ataupun keutamaan ketika ini menurut Wabi Rafizi ialah untuk memastikan tindakan ataupun pelaksanaan yang dipilih akan meminimalkan, tidak akan memberi kesan kepada kenaikan inflasi dan juga harga barangan, kerana itu menurut Wabi Rafizi adalah keutamaan. Dan itu daripada sudut mengenai penyasaran semula subsidi, dan banyak lagi soal-soal jawab bersama MQT, bersama Menteri, dan juga ketika ini sedang berlangsungnya sesi penggulungan rang undang-undang pembekalan ataupun belanjawan 2025, yang mana butiran sebarang kebas kini akan kita kongsikan dalam buletin-buletin awal ini seterusnya. Jadi buat masa ini itu saja yang saya boleh kongsikan dari Parlimen. Kembali pada Farhan di Bukit Jalil.